Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Faiman bin Muhammad Tarmizi, nombor matrik 049285. Hari ini saya akan menerangkan tentang konsep desentralisasi. Desentralisasi ialah pertukaran pembuatan keputusan dan autoriti pentadbiran daripada kerajaan pusat kepada organisasi di peringkat tempatan. Dalam Winter 1081. Seterusnya, desentralisasi kuasa juga bertujuan untuk meningkatkan penyertaan orang ramai dalam urusan pentadbiran untuk kepentingan umum. Ahmad Al-Tawri, 1991. Grindel mendefinisikan desentralisasi kuasa sebagai transfer of powers and resources from higher to lower levels in a political system. Yang dimaksudkan dengan definisi ini ialah desentralisasi kuasa adalah pemindahan kuasa pentadbiran, perundangan dan kewangan secara berperingkat oleh kerajaan pusat kepada kerajaan negeri. Namun kerajaan pusat masih mengekalkan kuasa yang cukup untuk menjaga kestabilan pentadbiran dan kewangan negara. Tui Bosiako dan Sanyi pula mendefinisikan konsep desentralisasi kuasa sebagai transfer of decision making power and assignment of accountability and responsibility for results. It is accompanied by delegation of commensurate authority to individuals or units at all levels of an organisation, even those far remote from headquarters or other centres of power. Definisi ini bermaksud desentralisasi adalah pemindahan kuasa dan tanggungjawab daripada kerajaan pusat kepada pihak berkuasa tempatan bagi membolehkan sistem pentadbiran dinikmati oleh semua lapisan masyarakat sehingga ke peringkat yang lebih rendah. Cima dan Rondinelli pula menjelaskan desentralisasi kuasa boleh berlaku melalui 4 keadaan, iaitu yang pertama melalui pecahan tumpuan, deconcentration. Yang kedua, perwakilan sebahagian autonomi, delegation semi-autonomous. Yang ketiga, penurunan kuasa pihak berkuasa tempatan, devolution to local governments. Dan yang keempat, pemindahan fungsi daripada institusi awam kepada institusi kerajaan, transfer of function from public to non-government institution. Pecahan tumpuan atau deconcentration melibatkan pengagihan tanggungjawab pentadbiran hanya di antara agensi kerajaan pusat sahaja. Tindakan ini lebih merupakan memindahkan beban tugas agensi pusat kepada cawangannya yang berada di lapangan dan memudahkan urusan orang awam untuk urusan harian. Pemindahan beban tugas ini berlaku tanpa memberi autoriti untuk membuat perancangan keputusan atau pengurusan kepada individu atau organisasi cawangannya. Segala pembuatan keputusan adalah dari pihak kerajaan pusat dan cawangan hanya melaksanakan segala arahan dari pihak agensi pusat. Penurunan kuasa kepada pihak berkuasa tempatan merupakan bentuk desentralisasi kuasa yang memberi kebebasan dan autoriti kepada unit dalam agensi kerajaan. Melalui penurunan kuasa, agensi pusat melepaskan beberapa fungsi atau membentuk unit baru yang berada di luar kawalannya secara langsung. Antara ciri-ciri pelaksanaan proses penurunan kuasa dalam pelaksanaan sesuatu program pembangunan ialah: yang pertama, unit agensi kerajaan peringkat tempatan mempunyai autonomi bebas dan dilihat secara jelas terasing daripada kawalan agensi pusat. Yang kedua, pihak berkuasa tempatan mempunyai sempadan kawasan geografi yang diiktiraf dengan jelas. Yang ketiga, pihak berkuasa tempatan mempunyai status korporat dan kuasa untuk mendapat sumber bagi melaksanakan fungsinya. Yang keempat, menjadikan pihak berkuasa tempatan sebagai satu institusi yang diterima oleh masyarakat setempat sebagai organisasi yang menyediakan perkhidmatan yang diperlukan oleh mereka. Dan yang kelima, penurunan kuasa menjadikan agensi pusat dan tempatan saling memahami, menguntungkan dan berhubungan antara satu sama lain. Ciri-ciri di atas adalah asas kepada ciri-ciri kerajaan tempatan di Malaysia, manakala pelaksanaan desentralisasi dalam bentuk pemindahan fungsi
daripada institusi awam kepada institusi bukan kerajaan. Bentuk desentralisasi ini merujuk kepada pemindahan sesetengah tanggungjawab perancangan dan pentadbiran atau fungsi awam kerajaan kepada organisasi sukarela persendirian atau bukan kerajaan, iaitu NGO. Menurut Azmi Awang dan Arifin Cik Mat, pada tahun 2015, desentralisasi kuasa merupakan elemen penting di dalam sesebuah organisasi bagi memastikan perjalanan pentadbiran dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Definisi ini bermaksud desentralisasi adalah pemindahan kuasa dan tanggungjawab daripada kerajaan pusat kepada pihak berkuasa tempatan bagi membolehkan sistem pentadbiran dinikmati oleh semua lapisan masyarakat sehingga ke peringkat yang lebih rendah. Dengan pelaksanaannya juga akan memberikan kuasa kepada kerajaan tempatan dalam melancarkan sistem pentadbiran di peringkat bawah dan menjamin kesejahteraan rakyat setempat. Pemindahan kuasa ini adalah dengan cara pihak berkuasa atasan membenarkan pihak berkuasa di peringkat bawahan menggunakan autoriti yang diperuntukkan ke atasnya bagi menggubal undang-undang atau peraturan yang berada di bawah bidang kuasanya. Tujuannya adalah bagi membolehkan pemerintahan yang bersifat tempatan memberi manfaat kepada masyarakat setempat. Ini kerana kerajaan tempatan lebih memahami persekitaran dan kehendak masyarakat setempat. Desentralisasi kuasa dari kerajaan pusat kepada kerajaan tempatan adalah sebagai kebenaran yang diberikan oleh peringkat atasan kepada peringkat yang lebih rendah untuk menggubal undang-undang kecil maupun peraturan baru di peringkat pentadbirannya, asalkan tidak bercanggah dengan undang-undang di peringkat atasan, selain hanya sah digunakan di dalam kawasan yang merangkumi bidang kuasa pihak berkuasa peringkat bawahan itu sahaja. Desentralisasi kuasa yang diberikan kepada PBT ini dapat memudahkan proses pentadbiran awam di peringkat paling bawah dalam pemerintahan negara. Hal ini memberi peluang kepada peringkat pentadbiran tempatan membuat keputusan sendiri mengikut skop kuasanya tanpa perlu bergantung kepada kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Selain itu, ia juga dapat memastikan keperluan rakyat tempatan dipenuhi kerana pentadbiran pada peringkat PBT lebih memahami kehendak dan keperluan masyarakat tempatan. Di samping itu, ia juga dapat mengurangkan beban pentadbiran di peringkat kerajaan pusat kerana beban ini dapat diagihkan kepada 149 buah PBT yang terdapat di seluruh Malaysia pada hari ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.